Hello, Assalamualaikum, and a very good morning, good evening, good day. Today's topic is gonna be quite short and concise, so please bear with me. Today we are going to discuss for the discharge of contract. Simple je, pelepasan kontrak. So we have 4 types of discharge of contract, which is by performance, impossibility, breach, and agreement. So I need you to be able to explain all 4 types of discharge of contract. Okay. Okay. For the first type. Okay. Before that lah. Okay. We go to the definition of discharge. Discharge ni maksud dia termination. Termination of the contract between the parties. So once the contract is discharged, the parties of the contract are free from the obligation arising from that contract. Simple. Example, kalau macam you beli ice cream dekat 7E, okay, when you pay RM2, okay, and you dah ambil ice cream tadi daripada 7E, your contract between you and 7E is considered as discharge. After that, tak ada apa-apa obligation lagi yang you boleh claim against 7E sebab you dah dapat apa yang you nak. So itu adalah discharge by performance. Maknanya kita dah perform kontrak kita dah perform our promise. Dan ingat kalau kita beli ice cream tadi, we have promise to buy. Penjual ice cream ataupun 7E, he has promised to sell the ice cream to us. So the promise is the obligation, kan? So bila you dah perform your obligation, so your contract is considered as discharge. You tak payah buat apa-apa lagi against the contract. For the first type, discharge by performance. Kita perform contract. Okay. Bila kita perform contract, there is a complete discharge. Nampak Complete discharge bila you dah undertaken your part. For example, okay, nak pergi macam mana ni? Sorry. Alihkan dulu. Okay. For example here, Bim nak beli bag dengan Hanif. So dia bayar RM20. Okay. So bila dia dah janji dengan Hanif nak beli bag daripada Hanif, he has fulfill his obligation of promising to pay RM20. Okay. When Hanif bagi bag tu dekat Bim, Hanif pun perform his promise to sell the bag to Bim. So both parties, both Bim and Hanif, is discharged by performance. Diorang tak boleh nak claim apa-apa lagi. Okay. Sebab dah complete obligation kan, nak beli bag. Dah dapat duit, dah dapat bag. So kita dah perform. Daripada word tu sendiri kita dah boleh goreng. Okay. Discharge by performance. Second one is discharge by breach. Bila breach adalah pelanggaran kontrak. So, kontrak boleh ditamatkan jika salah satu pihak tidak buat apa yang diorang janji dalam kontrak. Okay. So, bila kontrak itu dah discharge by breach, kita tengok section 40. Okay. Dia kata, bila salah satu pihak dah tak nak buat kontrak dia ataupun tak berjaya nak buat, okay, the promisee, orang yang dijanjikan, boleh batalkan kontrak unless dia bersetuju untuk pelanggaran tersebut. So contoh kalau antara Bim dengan Hanif tadi, Bim dah bayar RM20 dekat Hanif, tetapi Hanif tak bayar. Dia tak bagi bag tu dekat Bim. Okay. Untuk Bim, dia punya kontrak dah discharge by performance sebab dia dah bagi duit. Tetapi Hanif, dia tidak bagi bag tu dekat Bim. So, Hanif's contract is discharged by breach. Bim, the affected party ni, boleh batalkan kontrak dengan Hanif. So, dia boleh samalah Hanif. Bila kontrak dah discharge by breach, Bim boleh batalkan kontrak. Hanif tak perlu bagi bag tu lagi dekat Bim. Tapi Bim boleh saman untuk dapatkan ganti rugi. Nampak beza dia sebab Bim dah perform, so dia discharge by performance. Hanif tak perform sebab dia dah breach,
kontrak dia dah discharge by breach. Okay. Ni macam simple kan? Boleh kan? Okay, yang ketiga, discharge by agreement. Okay, agreement di sini maksud dia adalah perjanjian. Okay, maknanya salah satu both pihak, kedua-dua pihak bersetuju untuk kontrak itu didischargekan, dilepaskan. Okay, for example here, bagi contoh kat sini. Tengok pada step satu-satu. Okay, pertama, buyer dah buat first contract, dia nak beli kerusi ni daripada seller. Janji nak bayar RM30 untuk sebuah kerusi. Tetapi bila hari yang dijanjikan, dia tak bawa RM30 tu. So dia fail to fulfill the promise. Okay. Yang kedua, bila dia tak bawa RM30, si buyer ni dia arrange dengan seller, alah bolehlah kak, saya nak bayar RM25 ni. Okay, so RM25 itu adalah perjanjian baru. Bila dah buat perjanjian baru, the first contract is discharged by agreement. Nampak kat sini? Mula-mula dia pergi sini, lepas tu dia pergi sini, lepas tu dia pergi ke sini. Nombor 3, seller. The first contract is discharged by agreement. Sebab dia tak boleh nak bayar RM30 tadi tu. Tapi seller tak nak saman. Biasalah kan kalau macam awak beli kan. Alah kak, duit tak cukup. Tak apalah, bayar je lah berapa-berapa. Yang itu pun boleh. Sama juga. Maknanya first agreement untuk bayar RM30 itu telah discharge by agreement. Okay. Nombor 4. Bila si buyer ni dah bayar RM25. Okay. And seller dah bagi dia punya kerusi. Dia second contract is discharged by performer. Dalam situasi ni ada 2 kali discharge. Pertama, discharge by agreement. Second, discharge by performer. So, boleh lagi tak si lepas seller dah setuju nak terima bayaran RM25, lepas tu dia nak claim balik dengan si buyer untuk bayar RM30. Boleh ke tidak? Tidak boleh. Sebab kontrak pertama dah discharge. You tak boleh nak patah balik. You tak boleh nak jilat balik you punya ludah lah. Contohnya kan. Sebab first contract, once you dah agree, it is discharged by agreement. Simple kan? Alright. Next. Discharge by impossibility of performance. Maknanya impossible maksud dia tak, mustahil. Mustahil untuk kita nak perform kontrak tu. Okay. Contohnya, the contract is terminated if the things that the parties agreed to do are impossible to perform. Contoh, Dina nak buat kontrak nak beli matahari. Logik tak? Tak logik kan? Impossible lah you nak perform. Ataupun boyfriend, girlfriend. Saya sanggup berenang lautan api. Lautan api pun tak ada. Ada lingkaran api Pasifik tapi tak ada kena-kena lah kan? Okay, so that contract is impossible to perform. So it is discharged by impossibility of performance. Section 57 kata an agreement to do an impossible act itself is void. Memang tak boleh. Okay? So the contract itself is discharged lah. Okay, the second one. Bila berlaku frustration after the contract was made. Okay, for example Habil nak beli limited edition vase from Jim. Pasu tu memang ada satu je. Okay. Lepas tu lepas dah bayar dah buat kontrak nak ambil pasu tu jatuh. Okay, dah pecah, dah tak ada lagi nak cari pasu yang sama. So the contract is discharged by impossibility, by frustration. Ataupun benda lain, contoh barang-barang yang macam limited edition ataupun barang-barang yang ni apa orang saya lupa lah dia punya ayat. Kalau kita macam reka cipta benda baru tu kan, ada trademark kan. Contoh kita jual meja belajar siap kipas, siap kipas, siap tempat lain tak ada satu je, kita yang buat. Okay. So bila kita barang tu rosak, kita tak boleh nak perform kontrak tu. So the contract is discharged by frustration. Other example, contoh ada satu kes ni,
Um, ini. Taylor versus Caldwell. Dia sewa music hall, dewan, nak buat pertandingan menyanyi, nak buat persembahan menyanyian. Tapi a day before program tu, music hall tu terbakar. Macam mana? You nak claim macam mana kan? Benda tu dah tak boleh nak buat. So the contract is discharged by impossibility. Okay. Ataupun kematian, ataupun supervening illegality ni contohnya macam vape. Dulu vape dibenarkan kan kat Malaysia kan. Lepas tu contohlah saya bagi example tahun 2000. Vape masih lagi benar untuk distribution, untuk dijual. Kemudian tahun 2005 Sultan Johor menitahkan, dia buat undang-undang menghalang penjualan vape di negeri Johor. So, penjualan vape sekarang dah jadi illegal. Daripada legal menjadi illegal. So, boleh ke tak awak nak perform kontrak awak tu? Tak boleh. Kena tengok pada tarikh lah. Okay. So, our exercise today is simple. Saya dah cerita satu-satu tadi kan. Contoh performance, contoh bridge. Saya nak awak buat contoh sendiri. Discharge of contract. Okay, macam mana? Performance, ingat perkataan performance, kita dah perform kontrak kita. Breach, bila berlaku pelanggaran kontrak. Agreement, kita ada 2 agreement. Agreement asal, agreement yang kedua membatalkan agreement asal. Dan yang keempat, tak boleh, impossible untuk kita nak perform kontrak tersebut. So contoh-contoh tadi, rewind balik saya punya lecture. And then, masukkan example awak sendiri, okay? So, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah recap. Kan saya dah cakap simple kan? Pendek kan? Okay. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye-bye.